Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Latif. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid? Hari ini Ustazah akan kongsikan satu video pembelajaran yang bertajuk Wuduk Sempurna di bawah bidang tajuk Ibadah. Murid-murid, apakah maksud wuduk? Maksud wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Murid-murid, Ustazah nak tanya, apakah yang dikatakan dengan anggota tertentu? Anggota tertentu ataupun anggota wuduk mempunyai 8, iaitu yang pertama, tangan, dari jari hingga ke pergelangan tangan. Yang kedua, mulut. Yang ketiga, hidung. Yang keempat, muka. Yang kelima, tangan, iaitu dari jari hingga ke siku. Yang keenam, kepala. Yang ketujuh, telinga. Dan yang ke-8, kaki. Seterusnya, apakah hikmah ataupun kelebihan sentiasa berwuduk? Hikmahnya ialah yang pertama, menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan dari segi rohani dan jasmani. Murid-murid, mengapakah kita perlu berwuduk ya? Terdapat dua situasi yang menyebabkan kita perlu berwuduk, iaitu yang pertama, kita wajib berwuduk, dan yang kedua, kita disunatkan sahaja berwuduk. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah situasi yang mewajibkan kita berwuduk jika kita hendak melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu ibadah. Contohnya, yang pertama, solat. Kita wajib berwuduk sebelum menunaikan solat. Yang kedua, apabila menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, tawaf di keliling Kaabah di Mekah. Seterusnya adalah situasi yang mana kita hanya disunatkan berwuduk. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, membaca Al-Quran digital seperti di telefon ataupun di komputer. Yang keempat, masuk ke dalam ruang masjid. Ataupun yang terakhir, kita disunatkan berwuduk jika kita hendak mengawal kemarahan. Seterusnya, kita akan mempelajari cara-cara berwuduk dengan sempurna dan mengenal pasti rukun dan sunat wuduk. Yang pertama, bersugi. Perlakuan ini adalah sunat. Yang kedua, sunat membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga pergelangan tangan. Perlakuan ini sunat dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur, iaitu berkumur dengan mengambil air dengan tangan kanan dan kemudian memasukkan air ke dalam mulut, lalu keluarkannya semula.
Lakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Sunat lakukan sebanyak 3 kali. Yang keenam, berniat wuduk ketika membasuh muka, iaitu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Yang ketujuh, membasuh muka, iaitu mengalirkan air serta meratakannya ke seluruh muka dari dahi hingga ke dagu sebanyak 3 kali. Yang ke-8, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku, iaitu meratakan air dari bahagian hujung jari hingga ke siku dan mulakan dengan tangan kanan diikuti dengan tangan kiri juga dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-10, membasuh kedua-dua belah telinga, lakukan sebanyak 3 kali. Caranya ialah memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga lalu mengusap belakang kedua-dua belah telinga dengan ibu jari. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-11, membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali, iaitu dengan meratakan air di celah-celah jari kaki, buku lali dan tumit. Dimulakan dengan kaki kanan, diikuti dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Yang ke-12, tertib, iaitu melakukan perlakuan rukun mengikut aturan dan turutan. Yang ke-13 dan yang terakhir ialah kita disunatkan membaca doa selepas berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas salihin. Waj'alni min ibadikas salihin. Sebelum kita mengetahui perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk, mari kita lihat dahulu maksud hadas kecil. Hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk, seperti terkentut, buang air kecil atau besar. Seterusnya, mari kita lihat perkara yang makruh ketika berwuduk.
Yang pertama, bercakap. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keungzuran. Seterusnya, mari kita lihat pula perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ustazah. Bye.